Salam guys, semua Malik di sini. Yes, aku tahu video review untuk Oppo A73 ni memang macam agak lambat jugalah sebab kita tahu yang mana smartphone ni dah lama dah ada dalam market ni. Tapi walau macam mana pun aku tak kira kan. Aku akan nak review juga. Sebab bagi aku kalau sekarang ni korang sedang mencari sebuah smartphone Oppo yang berbaloi untuk dibeli, memang Oppo A73 ni lah jawapan dia. Yes, kalau kita tengok pada harga jualan dia tu, of course lah harga jualan dia tu memang agak keras lah. Lagi-lagi kalau kita pandang dari segi chip yang digunakan tu saja kan, memang tak ada wording lain lah yang aku boleh gunakan. Oppo A73 ni memang agak mahal. Even aku sebenarnya pun pada mulanya tak bercadang pun untuk review smartphone ni. Tapi lepas aku dah gunakan Oppo A73 ni nak dekat 8 hari macam tu, dan aku nampak yang mana Oppo A73 ni dia ada market dia. Akan ada orang juga yang akan beli smartphone ni. Jadi kita akan mulakan dengan sembang berkenaan dengan spesifikasi dia terlebih dahulu. Ataupun tak apalah macam ni lah. Aku cerita harga dia terlebih dahulu. Sebab sangat penting untuk korang tahu terlebih dahulu harga jualan dia kan. Dia baru korang boleh make sense apa yang aku cuba nak sampaikan. Jadi Oppo A73 ni dijual pada tanda harga jualan rasmi RM899 untuk model 6GB RAM dan 128GB internal. Jadi pada harga jualan yang macam ni, apa yang korang akan dapat? Korang akan dapat sebuah smartphone yang dikuasakan dengan penggunaan chipset daripada Qualcomm, iaitu Qualcomm Snapdragon 662. Yes, 662. Like what? Chip 662 ni kalau kita sumbat dekat smartphone lain, korang boleh dapatkan memang lagi murah lah. Korang boleh dapat dalam range 600 hingga RM700 je. So dengan perbezaan harga nak dekat 200 ni, ada perbezaan ke dari segi performance? Nope, performance ni memang sama je macam yang smartphone yang menggunakan Snapdragon 662 yang dijual pada tanda harga jualan 600 hingga 700 tu. Just kalau korang nak rasa perbezaan dia tu dalam bab multitasking lah. Sebab Oppo A73 ni dia nampak lebih baik dekat bahagian multitasking ni sebab dia mempunyai kapasiti RAM yang lebih besar, iaitu 6GB instead of 4GB. So ini bermakna lebih banyak app boleh run dekat background. Tapi in terms of performance CPU and GPU dia tu utamanya tu memang sama je. Cuma bonus yang aku nampak pada Oppo A73 ni disebabkan UI ColorOS dia ni dia nampak lebih ringan and nampak lebih optimized. Korang memang takkan berhadapan lah dengan hiccup yang terlampau kuat macam yang terdapat pada Poco M3 misalnya. So dari segi daily performance bagi aku memang tak ada masalah. Dia bukan yang terbaik untuk kalau korang nak gunakan untuk gaming ke, sebab korang tak boleh nak lenyak grafik tinggi sangat kan. Tapi untuk daily usage lah, yang movie, buka app tu semua memang tak ada masalah. Jadi persoalan dia sekarang, macam mana Oppo dia nak justify perbezaan harga yang nak dekat 200 tu? Sebab 200 ni banyak kot. Kenapa aku nak kena belanja sampai RM900 sedangkan aku boleh dapatkan smartphone yang menggunakan chipset yang sama pada harga jualan yang lebih murah? Bagi aku, jawapan dia ada 3. Satu adalah dia punya skrin, kedua adalah dia punya fingerprint scanner, dan yang ketiga adalah rekaan luaran dia. So untuk skrin, Oppo A73 ni dia menggunakan paparan bersaiz 6.44 inch Full HD Plus AMOLED display dengan water drop notch dekat bahagian atas ni. And skrin jenis OLED ni lah yang akan membezakan Oppo A73 ni dengan pesaing-pesaing dia yang lain. Sebab kita semua tahu yang mana skrin AMOLED ni akan mampu untuk memberikan penghasilan warna yang lebih vibrant, warna hitam yang lebih gelap, dan yang paling penting view angle yang lebih baik. Cuma kalau nak komplain pasal skrin dia ni, brightness level dia tu macam tak adalah terlampau tinggi sangat. And untuk sebuah smartphone yang menggunakan skrin jenis AMOLED ni, dagu dekat bahagian bawah ni pun macam korang boleh nampak memang agak sedikit tebal lah. Tapi other than that, skrin AMOLED 60Hz dia ni memang padu teruk punya. Tak kisahlah kalau korang nak gunakan untuk main game atau untuk layan entertainment movie tu semua, memang best. Dan skrin AMOLED dia ni juga akan membawa kepada poin yang seterusnya, iaitu ianya didatangkan dengan teknologi in-display fingerprint scanner. Yes, dia tak gunakan conventional fingerprint scanner dekat bahagian tepi ke ataupun dekat bahagian belakang ni. Memang dalam skrin. So untuk Oppo A73 ni, kelebihan untuk mempunyai in-display fingerprint scanner ni memang satu je lah, dia akan nampak lebih futuristik lah. Tapi selepas aku lenjan phone ni kakau, aku merasakan yang mana bacaan fingerprint dia ni memang agak lemah lah. Dia bukan lemah untuk membaca cap jari aku, tapi dia lemah untuk activate cap jari tu kau. Dia macam dia lambat dia nak detect yang jari aku ada letak dekat skrin tu. Jadi disebabkan dia terlampau slow, akhirnya aku just terus gunakan dia punya face unlock je kan. Sebab face unlock ni, bila guna face unlock ni, dia lagi cepat untuk aku masuk ke dalam smartphone aku. Dan kemudian poin yang terakhir yang akan membezakan Oppo A73 ni dengan pesaing-pesaing dia yang lain adalah dari segi rekaan luaran dia yang memang nampak premium. So fun story sikit, hari tu aku ada bagilah Oppo A73 ni dekat family members aku kan. Aku bagi dia orang pegang and aku nak dia orang bagi feedback lah macam mana rasa bila pegang smartphone ni. So aku minta dia orang judge dari segi dua benda je lah. Satu adalah dari segi punya rekaan, kemudian dari segi skrin dia, feel bila pegang smartphone. And kemudian aku tanya dia orang kan, agak-agak kan dengan rekaan macam ni semua, feeling macam ni semua, berapa harga jualan Oppo ni? So korang tahu tak dia orang cakap apa? Dia orang kata yang mana smartphone ni dia punya range harga jualan dia adalah dalam RM1,500 hingga RM2,000. Which is aku memang tak terkejut pun. Aku memang setuju lah dengan apa yang dia orang cakap tu. Aku memang merasakan yang mana rekaan luaran pada Oppo A73 ni memang nampak premium lah. And antara sebab dia nampak premium adalah pertama, dia nipis, tebal dia just 7.45mm je. Kemudian kedua, dia ringan kan.
beban dalam 163 gram je. Dan yang terakhir, rekaan back panel dia yang ala-ala kulit ni membuatkan dia rasa lebih premium. Wahal sebenarnya back panel dia ni pun bukan kulit pun, dia plastik je sebenarnya, tapi dengan tekstur yang mimik bentuk permukaan kulit ni. Lepas tu ditambah pula dengan surface belakang dia yang memang rata, memang flat. Lepas tu dengan skrin AMOLED dekat depan ni, memang lagi sedap lah bila kita pegang and menggunakan phone ni kan. So dengan penambahan RM200 tu, aku boleh simpulkan kat sini yang mana korang akan dapat sebuah smartphone yang menggunakan Snapdragon 662 yang mempunyai quality screen yang lebih baik. Lepas tu dia mempunyai teknologi in-display fingerprint scanner, dan kemudian dia punya rekaan luaran yang nampak premium lah, nampak lebih mahal daripada harga jualan dia. Untuk yang lain-lain pula memang sama je macam pesaing-pesaing dia yang lain. Dia still ada audio jack, dia still juga ada slot untuk tambah memori, dia still juga menggunakan Android 10 dengan interface ColorOS 7.2. Tak tahulah bila nak dapat update untuk Android 11. Kemudian speaker dia pun speaker mono je, yang mana performance dia memang average. Kalau korang letak pada volume tertinggi, aku perasan yang mana body dia tu memang akan bergegar sikit lah. Lepas tu untuk bateri dia pula, dia datangkan dengan bateri bersaiz 4015 mAh. Aku boleh dapat screen on time dalam 8 jam macam tu. And kalau bateri habis pun dengan pengecasan pantas 30W tu, dia boleh charge dalam masa lebih kurang bawah daripada 1 jam. And kemudian performance untuk kamera dia pun memang agak average jugalah, lebih kurang sama je macam kompetitor dia yang lain. So dekat Oppo A73 ni, korang akan dapat kamera utama bersaiz 16MP, kamera ultra wide 8MP, dua kamera depth 2MP, dan kamera selfie 16MP dekat water drop notch dekat depan ni. Untuk menguji keberkesanan kamera-kamera dia ni memang agak challenging jugalah, sebab kita tahu yang mana lately cuaca memang macam agak mendung sikit kan. So memang aku tak dapat nak uji lah kebolehan sebenar untuk dia punya fungsi HDR dia, nak tengok dia punya dynamic range dia tu. Tapi berdasarkan gambar-gambar yang aku ambil ni, well, aku boleh simpulkan yang mana gambar dia memang agak not bad jugalah. Aku suka gambar yang dihasilkan daripada kamera utama dia. Kontras dia memang nampak seimbang, sharpener level dia pun memang bagus, dan aku juga suka fungsi portrait mode dia yang mampu untuk potong subjek dengan agak kemas. Dia bukan yang terbaik, tapi nampak kemas lah. Kalau nak komplain, aku just tak berapa suka kamera ultra wide dia yang menghasilkan gambar yang mempunyai ketajaman yang agak kurang sikit, terutama pada bahagian auto frame dia tu kan. Korang boleh perasan yang dia macam tak berapa sharp, dia just sharp dekat bahagian tengah je. And then aku juga tak berapa gemar dengan kamera selfie dia yang akan membuatkan muka aku nampak sedikit jambu, walaupun sebenarnya aku dah matikan dah pun fungsi AI beauty dia. Cuma kalau aku nak puji, aku akan puji dekat bahagian video dia, sebab memang aku agak a bit surprise lah, sebab dalam rakaman video dia boleh memberikan penstabilan yang agak memuaskan. Cuma kelemahan dia, setting tertinggi yang korang boleh guna hanyalah pada 1080p 30 frame per second sahaja. So ini bermakna dia tak ada mode untuk rakaman 4K. Jadi kesimpulannya, adakah aku akan sarankan untuk korang go for Oppo A73 ni? Well, jawapan dia adalah depends. Dia ikut pada korang punya cita rasa lah. Korang kena tanya pada diri korang apa yang korang nak sebenarnya dekat smartphone tu, and korang nak gunakan smartphone tu untuk apa. Kalau korang setakat nak gunakan smartphone tu untuk main game, then memang aku tak sarankan untuk korang go for smartphone ni lah. Sebab memandangkan dia menggunakan chipset 662, lebih baik korang beli je smartphone yang harga 600-700 tu kan. Korang akan dapat performance yang sebiji sama. And lagipun dengan tanda harga RM899 ni, korang sebenarnya boleh dapatkan smartphone lain yang didatangkan dengan penggunaan chip perprosesan yang lebih baik. Tapi dekat sini korang kena faham juga, tak semua orang nak beli smartphone ni untuk main game. So let's say kalau sekarang ni korang sedang mencari sebuah smartphone yang menggunakan chipset 662, tapi dalam masa yang sama korang tak nak gunakan skrin jenis IPS, korang nak go for skrin jenis OLED, and lepas tu korang nak nampak lebih canggih, korang nak ada in-display fingerprint scanner, lepas tu korang nak design yang nampak mahal, rekaan luaran yang memang nampak premium, memang dekat sini aku boleh simpulkan lah yang mana Oppo A73 ni memang berbaloi lah untuk korang beli. Even macam aku pun, let's say lah kalau aku sedang mencari sebuah smartphone yang menggunakan Snapdragon 662, aku memang guarantee akan go for Oppo A73 ni, sebab aku nak benda yang terbaik. Aku nak ada skrin OLED tu, aku nak rekaan yang nampak premium ni semua. Sebab bagi aku, benda ni memang adalah feature bonus tambahan yang aku perlukan pada sesebuah smartphone tu. And let's say kalau aku go for Oppo A73 ni juga, aku takkan ambil warna ni lah. Aku akan go for warna yang orange tu kan, sebab dia nampak lagi mantul. Tapi aku faham jugalah tak semua orang akan suka warna orange tu, sebab dia nampak macam outstanding sangat. Jadi kalau korang nak nampak low profile sikit, memang sesuai lah untuk korang go for warna navy blue macam dalam video ni. Dan satu lagi aku lupa nak bagi tahu pada korang, sepanjang review aku ni kan, walaupun dalam kotak Oppo dia bagi casing percuma, aku memang langsung tak pernah pakai pun casing percuma. Aku memang pakai naked macam ni je, sebab dia tak licin kan, sebab dia ada texture kat belakang ni. So bila pegang tu memang rasa grip. Dan kemudian texture fake leather kat bahagian belakang ni pun dia macam tak adalah merangkap cap jari sangat kan. So phone memang sentiasa akan nampak nice, akan nampak sentiasa nampak kemas je. Jadi guys, sampai di sini saja video kita untuk hari ini, untuk review Oppo A73 ni. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.